Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dapat terus kita bersiaran pada hari Jumaat ini, hari Jumaat Mubarakah dalam rancangan Bola Bicara Go Live Imarati Iman juga Waitan dalam satu segmen baru iaitu My Dunia Wakaf. Hari ini kita bercakap lagi tentang wakaf. Minggu lepas pada wakaf, tetapi wakaf ini satu hal yang sangat luas. Baik, kepada penaja dan kita rakamkan terima kasih banyak kerana sudi untuk terus mendukung platform Wahana Baru ini untuk kita berkongsi maklumat dan juga info kepada masyarakat juga umat. Dan kepada teman-teman yang akan menonton sebentar lagi secara langsung ataupun mungkin rakaman selepas ini, jangan lupa untuk menekan button share dan juga like supaya lebih ramai lagi kawan-kawan dan teman-teman akan dapat mengikuti ikhmah dan juga ibrah sepanjang perbualan kita bersama tetamu cikgu iaitu sahabat baik cikgu daripada Nogori 9. Kita tampilkan sahabat cikgu ke studio. Assalamualaikum Ustaz Izwan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Apa khabar? Apa khabar? Khabar baik, saya baik. nak kena kecek Nogori ni. Okey, baik Ustaz. Bagi pihak studio, berakan terima kasih banyak kepada Ustaz kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk mengisi segmen baru iaitu My Dunia Wakaf yang bercakap soal kempen wakaf kita, kempen untuk memberikan kesedaran kepada umat agar segera dan bangkit untuk kita berwakaf beramai-ramai untuk membangunkan sendi umat itu sendiri. Baik Ustaz, jadi sebagai pengenalan dan ta'aruf Ustaz, sedikit sebanyak mungkin latar belakang Ustaz dari segi karier, mungkin pendidikan supaya kita lebih dekat dengan Ustaz dan lebih seronok nak bersembang selepas ni. Silakan Ustaz. Okey, baik cikgu. Mungkin saya boleh kita dalam sesi pengenalan ni. Saya Muhammad Izwan bin Syuib. Sekarang ni saya bertugas di Jabatan Wakaf dan Mal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Okey. Kemudian sebelum daripada itu saya pun pernah juga bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan sebelum itu di beberapa buah masjid lah. Itu sebagai sedikit pengenalan lah cikgu berkenaan dengan saya yang live dengan cikgu pada tengah hari ini. Ya. Okey, baik, dari segi pendidikan mungkin daripada universiti luar negara ke dalam negeri ke Ustaz? Okey, saya first degree saya di Institut Agama Islam Negeri IAIN di Pekanbaru, Indonesia. Oh, kemudian, Indonesia ya Pak? Oh, bagus sekali ya dari Indonesia. Dalam jurusan pengajian Islam. Ya, itulah sedikit banyak cikgu. Di Indonesia berapa lama Pak di sana mengaji Pak di pengajian di sana? Saya buat 3+1 program. Saya ada diploma, kemudian di Institut Pengajian Islam Tinggi dan Bahasa Arab di Madiwa di Perak. Saya buat diploma di situ 3 tahun, kemudian saya sambung program lagi, kemudian transfer kredit ke universiti di Indonesia itulah, lebih kurang 3 tahun macam itulah. Masya-Allah. So 3 tahun di Indonesia satu tempoh yang agak panjang bagi orang yang menuntut ilmu saya. Bagi orang yang jalan-jalannya sebentar aja kan. Jadi mungkin pengalaman di Indonesia mungkin boleh dikaitkan dengan sembang bola bicara kita pada pagi ini ataupun tengah hari ini. Baik Ustaz, kita bercakap terus kepada kita akan bersembang pada wakaf sesuai dengan pejawatan Ustaz sekarang yang berusaha untuk kita mempertingkatkan kesedaran umat agar melihat wakaf ini menjadi satu lagi instrumen yang terbaik, bukan sekadar untuk menambah pahala tetapi untuk menambahkan memperkasakan ekonomi umat secara keseluruhannya. Baik Ustaz, mungkin sebagai satu mukadimah ta'aruf tentang wakaf di Negeri Sembilan ataupun wakaf di Jabatan Ustaz yang akan mula kita siarkan sebagai satu kempen yang telah pun bermula pada Ramadan yang lepas. Silakan Ustaz. Okey, sebelum saya cerita sentuh berkenaan dengan wakaf ni, saya intro sikit cikgu sila. Berkenaan dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dia punya whole structure dia cikgu. Okey, kita di Majlis Agama Islam ni kita punya core business kita berkenaan dengan zakat, Baitumal dan juga wakaf lah cikgu. Kita ada 2 jabatan utama setelah
kita setelah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengalami beberapa penstrukturan disebabkan keperluan-keperluan semasa lah cikgu kan. Dan yang terkini kita ada jabatan zakat, kemudian ada jabatan wakaf, dan juga ada lagi satu jabatan, itu jabatan sokongan lah kepada dua jabatan ini, iaitu jabatan khidmat pengurusan lah, which is sumber manusia Majlis Agama Islam Negeri Sembilan lah. Itulah berkenaan sedikit sebanyak berkenaan dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan juga cikgu berkenaan dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita juga turut mempunyai barisan pengurusan yang baru yang terdiri daripada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang baru, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Qadir yang baru menerima watikah pelantikan saya ingat pada awal tahun tempoh hari. Dan juga ada 9 ex officio iaitu ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan lah. Dan juga setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Itulah sedikit sebanyak. Okey, teruskan Ustaz untuk kita bercakap soal kempen wakaf kita di Negeri Sembilan. Okey, baik. Berkenaan dengan wakaf di Negeri Sembilan ini cikgu, sekitar bulan April, saya ingat bulan Ramadan hari tu, bulan 4 dan juga bulan 5, di peringkat kebangsaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan kempen bulan berwakaf. Saya ingat ini adalah kempen julung-julung kali yang diadakan pada tahun 2021 ni kan, untuk menyebar luaskan wakaf ini untuk disambut kepada masyarakat secara keseluruhannya untuk kita berwakaf, untuk kita menjayakan wakaf ini. Bukannya sekadar yang kita fahami sebelum ini yang bersifat tradisional, tetapi lebih daripada itu, kita nakkan wakaf ini diteroka dalam satu dimensi yang barulah kan, sesuai dengan sekarang ni ledakan kita menuju IR 4.0. Saya ingat wakaf pun kita kena teroka daripada sudut dimensi itu cikgu. Lepas tu baru-baru ni pula saya ingat dalam 3 bulan 8 hari tu, di peringkat Jauhar lah cikgu mereka melancarkan pula kempen berwakaf dengan potongan gaji kepada khususnya kepada penjawat-penjawat awam yang yang dirasmikan oleh yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara lah. Jadi saya ingat kempen ini memberi mesej yang jelas bahawa kerajaan begitu serius untuk nak mengangkat wakaf ini sebagai suatu dimensi ekonomi umat Islam yang baru. So setakat ni macam mana sambutan pewakaf-pewakaf? Kempen wakaf. Setakat ni macam mana sambutan di Negeri Sembilan Ustaz? Sejauh dan juga selama kempen wakaf telah pun dilancarkan, sambutan di kalangan masyarakat bagaimana dia punya dia Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, macam ni actually cikgu, kita di Negeri Sembilan ini kita punya bila ada kempen-kempen begitu, dia punya pulangan dia ataupun outcome dia kita terasalah impak daripada kempen berkenaan cikgu, dan dapatan dari outcome daripada kempen-kempen berkenaan kita salurkan kepada beberapa projek pembangunan yang berteraskan wakaf. Contohnya cikgu, sekarang ni projek yang tengah running yang berteraskan instrumen wakaf ni, kita ada 3 lah projek utama, iaitu pembangunan infra agama berkenaan yang pertamanya masjid, projek pembangunan Masjid Al-Isra' Tunku Besar Tampin. Okey, Masjid Al-Isra' Tunku Besar Tampin ini menggantikan masjid yang dah sedia ada. Masjid sedia ada ini dia tak dapat lagi nak menampung masyarakat di bandar di Tampin itu, disebabkan kepadatan penduduk di situ. Jadi penduduk di sekitar itu memerlukan masjid ataupun prasarana masjid yang barulah. Kemudian beberapa cadangan ataupun perancangan telah dibuat sebelum ini. Lama cikgu perancangan ini dibuat. Kemudian
terrealisasi lah untuk kita bangunkan Masjid Al-Isra' Tuku Besar Tampin, iaitu Masjid Jami' Tuku Besar Tampin yang baru lah. Dan dia punya untuk makluman cikgu dan juga para penonton ataupun pelayar lah pada tengah hari ini, Masjid Al-Isra' Tuku Besar Tampin ini dia punya seni bina dia mengambil inspirasi daripada Masjid Al-Isra' di Palestin itu. Dia punya seni bina dia memang diilhamkan berdasarkan seni bina Masjid Al-Isra' di Palestin tu, cikgu. Itulah sedikit sebanyak kan. Dia punya ini sesuatu yang menarik ya. Ya, untuk makluman cikgu pula, untuk makluman cikgu juga, dia punya dana wakaf yang telah dikumpulkan untuk membangunkan masjid ini adalah sekitar, yang telah dikumpulkan ialah sekitar 10 juta ringgit lah. 10 juta ringgit ya. Yang mana Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah mewakafkan sekitar 5 juta ringgit. Separuh ya? Separuh daripada 10 juta ya? Ya. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mewakafkan 5 juta ringgit. Kemudian sumbangan daripada kerajaan negeri juga berjumlah 2 juta ringgit. Kemudian wakaf daripada orang ramai mencecah hingga 2 juta ringgit lah. Kita kemudian masih lagi memerlukan sikit lagi dana wakaf untuk kita realisasikanlah pembangunan Masjid Al-Isra' Tuku Besar Tampin ini. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan projek pembangunan wakaf yang ada di Negeri Sembilan ini. Okey, baik Ustaz. Maknanya kita sedang melihat bagaimana MAINS cuba memberikan sumbangan-sumbangan wakaf kepada projek-projek wakaf, termasuklah pembinaan Masjid Al-Isra' di Tampin. Ustaz, kita tengok satu tayangan video Ustaz berkaitan dengan kempen bayar wakaf tunai ya. Cuba tengok sekejap. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan atau MAINS memperkenalkan wakaf tunai yang boleh dibayar secara tunai melalui dalam talian serendah RM1, manakala melalui potongan gaji serendah RM5 sebulan. Pengurusi MAINS, Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir berkata, kaedah itu bagi memberi peluang lebih ramai umat Islam menyertai dan memberikan sumbangan berbentuk wakaf bagi kepentingan masyarakat, terutama yang memerlukan bantuan. Katanya, wakaf tidak semestinya hanya dengan tanah, bangunan atau lain-lain aset yang berbentuk kekal. Sebaliknya, Islam mengharuskan wakaf tunai, iaitu berwakaf menggunakan wang tunai. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sembilan di Menara MAINS di Seremban hari ini. Okey, baik Ustaz. Satu lagi kempen dilancarkan iaitu wakaf tunai Ustaz. Mungkin boleh komen sikit Ustaz wakaf tunai? Cikgu, sebelum tu yang tadi tu baru betul pengurusi baru. Daripada baru, setiausaha yang baru dan juga pegawai-pegawai daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan lah. Okey. Boleh Ustaz komen tentang wakaf tunai Ustaz, kempen kita wakaf tunai sekarang. Okey, berkenaan dengan wakaf tunai di Negeri Sembilan ini, kita sebenarnya ada beberapa platform lah untuk memudahkan masyarakat membuat wakaf tunai di Negeri Sembilan. Serendah RM5, cikgu. Dan dia punya platform dia menerusi ini smart partnership program lah bersama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan daripada kerjasama itu terwujudlah apa yang dipanggil sebagai Wakaf Negeri Sembilan Muamalat. Menerusi Wakaf Muamalat Negeri Sembilan ini kita sediakan barcode. Itu yang paling mudah sekali lah kan. Masyarakat yang nak wakaf dia ingat sahaja dan dia akan terus deduct daripada akaun bank pewakaf. Selain itu ada potongan gaji dan juga wakaf tunai terus kepada cawangan MAINS yang ada di seluruh Negeri Sembilan, cikgu. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan wakaf tunai, cikgu. Okey, macam mana sambutan Ustaz so far selepas dilancarkan daripada kerajaan atau daripada awam? Saya ingat di waktu perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini, sambutannya adalah menggalakkan. Saya ingatkan bila waktu PKP ini
kita dah tak ada mungkin tak ada income untuk wakaf ini. Tapi bila kita buat naziran untuk collect kutipan wakaf daripada cawangan-cawangan di Main, alhamdulillah memberangsangkan juga walaupun dalam tempoh PKP ni, cikgu. Mungkin ada insentif ke Ustaz yang diberikan kepada pewakaf supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk memberi wakaf kepada kempen yang dijalankan oleh pihak Main, Ustaz? Okey, kita sebenarnya berkenaan dengan wakaf ini kita ada satu program timbal balik lah. Timbal terbalik ya. Wakaf ni. Kita sekarang ni tengah merancang untuk dana wakaf yang kita kumpulkan daripada masyarakat ini kita nak agihkan balik pada institusi yang memerlukan. Beza apa ni cikgu wakaf dan juga zakat ini. Kalau zakat ini kita bagi pada individu. Kalau wakaf ini kita bagi menerusi institusi lah cikgu sebagai contoh dalam tempoh PKP 3.0 ni wakaf Jabatan Wakaf dan Mal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah membelanjakan untuk sektor kesihatan kita salurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan sekitar lebih daripada RM100,000 untuk keperluan hospital-hospital di Negeri Sembilan. Tetapi kita salurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dan mereka akan kenal pastilah mana hospital yang memerlukan kemudahan berkenaan. Dan itu yang daripada sudut kesihatan. Kemudian 2 minggu lepas pun kita ada turun ke Masjid Felda Palung 8 untuk kita agihkan masjid tersebut memerlukan prasarana aircon lah, fasiliti aircon. Jadi kita luluskan permohonan mereka dan kita telah turun buat lawatan spesifikasi kerja untuk kita lihat aircon yang sesuai untuk dipasang di masjid berkenaan. Okey, jadi maknanya fasiliti masjid pun kita berikan perhatian. Lepas daripada ini, kita akan ada lagi program-program turun padang lagi berkenaan dengan wakaf di Negeri Sembilan ini untuk kita salurkan dana-dana wakaf yang telah kita kumpulkan untuk kegunaan ataupun manfaat wakaf itu sampai kepada golongan sasaran yang memerlukan. Itu satu cikgu. Kemudian yang keduanya kita nakkan timbal balas tu balik. Bila kita bagi manfaat wakaf ini dan kita bercadang mereka-mereka yang sempat join kita punya program itu, kita minta mereka kalau Okey, baik Ustaz. Rasanya menarik tu ya dengan pelbagai program dan projek yang dijalankan oleh MAI. Adanya program timbal balas tu. Ustaz, mungkin sedikit lagi Ustaz boleh terangkan dari segi timbal balas tu menarik tu ya. Dia ada set kick dia tu. Maknanya kalau orang berwakaf dia akan dapat sebahagian lagi tu menjadi satu galakan kepada mereka. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Ya, betul. Sedikit lagi supaya ini menggalakkan orang ramai. Silakan Ustaz. Dia macam ni ya cikgu, bila kita bagi tu asalnya kita dapat dana tu daripada orang ramai juga yang berwakaf untuk kumpulkan. Kemudian kita agihkan kepada setakat ni ada 3 sektor utama lah. Yang pertamanya sektor kesihatan, macam kita dah beri pada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Kemudian yang keduanya sektor pendidikan dan yang ketiganya sektor sosioekonomi lah. Sosioekonomi ni pelbagai lah. Contoh macam masjid tadi dan juga bila kita beri peruntukan dalam bentuk manfaat wakaf ini, kita juga dengan harapan kita nak menggerakkan ekonomi tempatan cikgu. Contoh macam di masjid di Felda Palung tadi, kita minta jawatankuasa masjid kalau boleh carikan perolehan daripada kontraktor tempatan. Maksudnya tak adalah kita bawa daripada kontraktor yang luar untuk nak pasang di masjid tu. Tapi kita minta
daripada kontraktor tempatan perolehan tu supaya dalam tempoh PKP ni dapat merancangkan juga sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun sikit lah berkenaan dengan merancangkan sosioekonomi masyarakat tempatan lah. Nanti tu Ustaz, dapat gayanya semakin luas dan merata lagi ya projek-projek wakaf ni. Bagaimana pula Ustaz dalam konteks musim pandemik COVID-19 Ustaz? Bagaimana MAINS merancang untuk menggunakan instrumen wakaf sebagai salah satu alternatif untuk membantu umat pada musim pandemik COVID-19 Ustaz? Ya, setakat ni kita sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, kita untuk membantu masyarakat secara langsung itu kita melalui dana zakat lah cikgu. Kan yang tu memang terus dapat kepada mereka-mereka yang tergolong dalam golongan asnaf. Yang tu memang individu yang dapat dah zakat. Saya ingat dah belanja sekitar 5 juta, MAIN dah belanja 5 juta ringgit dah. Yang pecahan 5 juta ringgit itu termasuklah frontliners, kemudian asnaf, kemudian sektor pelbagai lah cikgu kat dalam tu. Tetapi wakaf ini kita manfaat dia adalah bentuk yang saya ingat boleh kekal lama lah cikgu. Dia berbeza sikit daripada wakaf itu. Dia berbeza sikit daripada zakat itu, dan dia punya sasaran dia bukannya orang perseorangan, tapi kita nak sasaran wakaf ni adalah daripada institusi, contohnya institusi pendidikan, kemudian sektor kesihatan dan juga sosioekonomi lah. Begitulah cikgu, sedikit sebanyak lah. Okay, menarik Ustaz. Maknanya kita nampak perbezaan di antara sumbangan zakat dengan wakaf berbeza. Kalau zakat mungkin banyak daripada individu kan, personality. Tapi kalau tengok wakaf ni dia base kepada projek, kepada facilities. Mungkin kalau Ustaz boleh jelaskan sedikit apakah jenis-jenis wakaf yang dimaksudkan oleh MAINS supaya orang ramai lebih faham untuk terlibat dalam kempen wakaf yang dirancangkan oleh MAINS. Silakan Ustaz. Okey, berkenaan dengan wakaf ini, manfaat wakaf ini kita kebiasaannya kita cairkan dalam bentuk aset lah cikgu. Contoh macam tadi di Jabatan Kesihatan tersebut kita bekalkan mereka dengan oksigen, dengan alat yang oksigen, kemudian dengan katil. Sekarang ni apa isu katil hospital kan cikgu. Jadi itu yang kita bekalkan. Dalam tempoh ni lah, khususnya dalam tempoh PKP ni lah. Kemudian kalau contoh dalam itu sektor kesihatan cikgu. Tapi dalam sektor pendidikan kita lihat pula mungkin di sekolah-sekolah, contohnya sekolah-sekolah swasta lah, sekolah-sekolah tahfiz ataupun sekolah menengah yang sekolah menengah persendirian. Contoh kalau macam mereka memerlukan makmal komputer, kita akan lihat mereka punya keperluan itu berapa komputer yang diperlukan. Jadi kita akan salurkan manfaat wakaf tersebut dengan kita buat perolehan makmal komputer tu, kemudian kita bagi kepada sekolah-sekolah berkenaan lah. Okey, baik Ustaz. Nampaknya memang sangat jelas perbezaan di antara bantuan zakat dan juga bantuan wakaf Ustaz ya. Jadi kalau kata Ustaz, nampak sangat beza dia tu. Jadi kita lebih mudah untuk memahami yang mana zakat, yang mana wakaf. Mungkin kalau dalam bentuk kalau boleh saya terangkan. Kalau macam contoh zakat ni dia dah jadi ibadah yang wajib lah dalam rukun Islam tersebut. Bagi Muslim yang cukup syarat-syarat dia mereka wajib, bukan lagi harus wajib mengeluarkan zakat, sama ada zakat pendapatan, kalau bulan Ramadan tu zakat fitrah. Tetapi beza dengan wakaf ni cikgu. Saya ingat wakaf ini dia sekarang ni lebih bersifat sukarela kan. Bila antara jatuh hukum wajib dan sukarela tu ataupun sunat tersebut, dah tentulah yang sunat ini dia punya sambutan dia tak seperti zakat. Tak sebesar ibadah yang wajib. Dia sama macam kita sembahyang lah cikgu.
Kalau sembahyang wajib ni memang wajiblah kita tunaikan. Tapi kalau yang sunat tu memang ramai yang tak buat daripada yang buat, cikgu. Ya, betul tu Ustaz. Jadi Ustaz, kalau begitu ceritanya mungkin Ustaz boleh sentuh sedikit dari sudut jenis-jenis wakaf yang boleh diambil partisipasi oleh orang ramai, Ustaz. Mungkin selain daripada wakaf tunai dan mungkin wakaf-wakaf lain mungkin ditampilkan pakejnya supaya lebih ramai orang akan berwakaf di Negeri Sembilan, Ustaz. Silakan Ustaz. Jenis-jenis wakaf. Cikgu, berkenaan dengan wakaf di Negeri Sembilan ini, kita menerima selain daripada wakaf tunai, cikgu, wakaf tunai itu dalam bentuk wang ringgit lah. Mereka sumbangkan dalam bentuk wakaf. Kemudian dalam bentuk yang lain ada di antara masyarakat yang mewakafkan sebidang tanah. Saya ambil contoh yang paling the big picture lah, cikgu. Sebagai contohnya mantan Ketua Setiausaha Negara Tun Ahmad Sarji. Beliau dan beliau dan keluarganya dan syarikat yang diusahakannya mewakafkan sebidang tanah di Port Dickson untuk tujuan umum lah. Itu daripada sebesar-besar figure lah yang kita kenali sebagai tokoh dalam perkhidmatan awam suatu ketika dahulu. Kemudian ada juga yang mewakafkan bangunan tapi yang banyaknya tanah lah, cikgu. Kita ada tanah wakaf di Negeri Sembilan ni beribu-ribu ekar untuk dimanfaatkan, cikgu. Beribu-ribu ekar, Masya Allah. Hebat tu Ustaz ya. Jadi Ustaz, kalau katakan dari segi perancangan dalam kempen wakaf ni Ustaz, apa lagi yang mungkin boleh dikongsikan dengan rakyat Negeri Sembilan Khasih dan semua yang menonton dalam program live ataupun rakaman ini, Ustaz? Okey, sebelum saya terlupa satu, cikgu. Selain daripada wakaf tanah dan juga wakaf tunai dan juga wakaf fasiliti bangunan, kita ada lagi satu projek wakaf korporat yang telah berjaya dilaksanakan lah. Dekat Negeri Sembilan ini kita ada yang terkenalnya lah ataupun yang masyhurnya, kita ada Masjid Sri Sendayan yang baru siap pada 2019 dan juga Masjid Husin lah tahun 2014 yang lalu. Nilai wakaf korporat bagi dua masjid ini sekitar 120 juta ringgit lah. Ini wakaf korporat lah. Dia bekas pengurusi RHB Bank lah. Yang itu yang jadi mercu tanda yang boleh dibanggakan. Saya ingat bukan sahaja di Negeri Sembilan tapi di peringkat negara juga, cikgu. Ya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit pasal Masjid Sri Sendayan jadi viral, Ustaz. Masjid yang antara yang tercantik di Malaysia sekarang ni yang sebenarnya dibangunkan daripada hasil wakaf, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sembang sikit, Ustaz, berkaitan dengan keunikan wakaf dalam konteks masjid yang tercantik di Malaysia ni, Masjid Sri Sendayan. Okey, macam ni, cikgu. Masjid Sri Sendayan ni dia siap sekitar tahun penghujung tahun 2019 lah, cikgu. Saya ingat dalam bulan 9 tahun 2019 saya keunikan memang dia selain daripada fasiliti yang menarik, dia juga diberi jolokan mungkin Taj Mahal Malaysia. Saya percaya masyarakat masyarakat di luar sana mungkin ramai yang dah sampai ke Masjid Sri Sendayan ni, tapi mungkin juga ramai lagi yang belum sampai di Masjid Sri Sendayan ni. Ya, belum, cikgu pun tak sampai lagi ni. Ya, cikgu kena datang. Belum lagi. Satu training di Masjid Sri Sendayan ni, cikgu, lepas habis PKP ni. Dia macam ni, insyaAllah. Masjid ni mungkin tak dapat nak digunakan secara optimum ni lagi sebab siap akhir tahun 2019. Kemudian pada Mac 2020 kita dah kena PKP sampailah sekarang ni. Jadi khususnya pada kita nak imarahkan masjid ni secara hariannya, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Saya ingat dah 2 kali Ramadan masjid ini belum dapat dioptimalkan secara sepenuhnya. Dan saya mengambil kesempatan di sini selepas daripada kita PKP ni kita datanglah
ke masjid yang menjadi ikon di Negeri Sembilan dan juga di Malaysia ni. Sebabkan cikgu masjid ni dia daripada sudut imarahnya Dr. Wabah Zuhaili dia mentarifkan masjid ni ada dua kategori imarah. Satu imarah hissi. Imarah hissi ni dia daripada sudut fizikalnya yang cantik, yang tersegam indah, itu dah terlaksana lah. Yang lagi satu imarah maknawi. Imarah maknawi ni adalah kita ziarah ke masjid berkenaan, kemudian kita iktikaf, kemudian kita hidupkan dengan majlis zikir, dan yang paling agungnya adalah dengan majlis ilmu lah. Selain Masya daripada Allah. kita melaksanakan ibadah. Saya ingat di Masjid Seri Senayan ini kita belum optimumkan lagi program-program seumpama itu. Berbanding cikgu, masjid yang satu lagi diwakafkan oleh individu yang sama. Masjid Husin ni kita dah dapat optimumkan sebaik mungkin lah. Sebagai contoh, kita pernah ada grand program lah cikgu. Kita dah bawa Habib daripada Yaman. Saya ingat sekitar 6 ke 8 ribu orang mengimarahkan masjid. Wow. Dengan Habib daripada Yaman itu. Dengan dia punya majlis tausiah dan juga majlis zikir. Sampai cikgu lepas daripada program itu, dia tengok masjid dia garu kepala jugalah cikgu. Dia tengok dengan segala yang ditinggalkan selepas daripada majlis. Itu dia. Dengan kedatangan beribu-ribu orang. Saya ingat di Senayan ni insyaAllah lah lepas daripada PKP ni saya mengajaklah seluruh masyarakat bukan saja daripada Negeri Sembilan tetapi daripada seluruh negara datanglah kita ke masjid-masjid wakaf ini untuk kita makmurkan masjid wakaf ini dengan pelbagai program dan juga majlis ilmu insyaAllah. Masya Allah Ustaz. Memang Ustaz, cikgu pun memang perasan lah Masjid Seri Senayan ni telah jadi viral beberapa tahun yang lepas. Dan kalau kita tengok video-video, kawan-kawan cerita, dia kata memang cantik. Tapi cikgu tertawan dengan apa yang Ustaz sebut tadi, iaitu insya-Allah. Tapi Ustaz sebut tadi dua perkara Ustaz yang memang cantik, iaitu hissi dan juga maknawi. Hissinya kita nampak cantik sungguh, betapa indah fasad Masjid Seri Senayan, tapi secara maknawinya itu mungkin belum sempat lagi kita memberikan operasi semaksimalnya Masjid Seri Senayan. Ustaz, apa kata kita lihat sedikit video pendek Ustaz berkaitan dengan fasad Masjid Seri Senayan yang begitu cantik dan indah, Masya Allah. Kita saksikan Masjid Seri Senayan yang dibina atas dasar takwa dan juga wakaf, insya-Allah. Ya, baik.
Wow. Speechless lah Ustaz. Tak boleh cakap apa Ustaz dengan dia punya angle cinematicnya, dengan dramatiknya, dengan magicnya. Wow, inilah kita mahukan supaya hasil wakaf menampilkan satu kehebatan yang haibah, yang begitu cantik dan indah sehingga boleh mendorong menarik orang ramai untuk terus berwakaf dalam khasnya bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kita. Baik Ustaz, mungkin hujung rancangan Ustaz, kita hampir 40 minit bersiaran langsung. Kalau mungkin ada apa-apa lagi Ustaz dalam rancangan pertama, kita dapat ta'aruf ice breaking dulu, nanti mungkin kita akan susul lagi dalam segmen-segmen akan datang, lebih banyak lagi video-video dan juga contoh-contoh pewakaf supaya lebih ramai lagi khasnya warga Negeri Sembilan dan juga warga Malaysia untuk berwakaf sebagai salah satu budaya baru supaya dapat membantu umat khasnya di musim pandemik COVID-19. Baik Ustaz, mungkin ada lagi satu dua hal yang Ustaz nak kongsikan dengan kami di hujung rancangan ini, silakan. Ya, okey, cikgu. Saya ingat selain daripada prasarana masjid, kita juga ada pelancongan lah cikgu di Polisen. Actually mungkin ramai orang dah tahu berkenaan dengan iaitu di Teluk Kemang itu kita ada Majlis Agama Islam, ada Komplek Baitul Hilal dan juga Hotel Kelana Beach Resort. Ya. Teman-teman jangan betulkan sekali anda kita mengalami gangguan teknikal seperti biasa, ada hal-hal tak dapat kita kawal. Mungkin line Ustaz agak low mungkin saat ini sehingga tak dapat kita bersiaran langsung. Tapi apapun sementara menantikan Ustaz masuk ke studio kembali. Untuk makluman teman-teman yang sedang menonton secara live ketika ini, anda sedang berada dalam rancangan Bola Bicara Go Live Imam TV Imam Giga Waitan dalam segmen My Dunia Wakaf. Ustaz telah kembali Ustaz, kita ada gangguan teknikal sebentar tadi Ustaz. Boleh sambung lagi Ustaz, teruskan. Silakan Ustaz. Ya. Teruskan Ustaz. Okey. Minta maaf apa ni, saya ingat lain yang putus lain dekat sini cikgu. Ya. Saya ingat dalam tempoh PKP ni mungkin dalam tempoh PKP ni mungkin kita tak dapat nak pergi ke sana ke sini. Khususnya untuk kita berjalan tengok tempat-tempat yang menarik kan, yang ada di Port Dickson, salah satu pantai peranginan yang terkemuka di negara kita kan, dan di situ terdapatnya fasiliti wakaf juga cikgu, iaitu Komplek Barai Cerak dan juga Hotel Kelana Beach Resort. Itu sampai dah dah pernah beberapa kali buat latihan di situ. Hotel Kelana Beach Resort dulu. Ya, dah pernah sampai 2 kali, 3 kali rasanya ada buat latihan di situ. Memang menarik Ustaz, memang menarik di situ. Okey, talian kita agak slow. Ustaz boleh dengar Ustaz? Ustaz Izzuan boleh dengar ke? Halo Ustaz. Halo Ustaz, boleh dengar? Ustaz boleh dengar? Silakan Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah cikgu. Okey. Kita mengalami gangguan talian yang agak teruk juga tengah hari ini ya. Mungkin orang semakin ramai log in dalam internet dalam jajaran antara Negeri Sembilan dan juga Shah Alam ni. Jadi apa-apa kita yakin nanti Ustaz akan masuk kembali ke studio untuk kita membuat pengakhiran atau penutup sebelum kita menaikkan sembahyang Jumaat bagi mereka yang terpilih insya-Allah. Kita cuba dapatkan Ustaz Izzuan kembali. Ya Ustaz, Ustaz boleh dengar ke? Line agak terganggu Ustaz. Ya. Saya ingat line tak clear. Minta maaf. Okey, tak apa, itu biasa Ustaz. Okey, baik Ustaz. Mungkin ada lagi hal-hal yang dikongsikan di hujung rancangan ni? Silakan Ustaz. Okey, saya ingat ada lagi lah cikgu, mungkin kita akan bersiaran di lain kesempatan ataupun lain siri nanti cikgu. InsyaAllah. Yap.
Okey, baik Ustaz. Mungkin setakat ni dahulu program pertama kita iaitu My Dunia Wakaf bersama dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mana pada pagi ini menampilkan Fadilatul Ustaz Izwan Shuaib sebagai pegawai in charge untuk wakaf dan juga am, yang mana kita akan memulakan kempen bersama-sama dalam My Dunia Wakaf. Jadi untuk itu Ustaz mungkin sepatah dua kata Ustaz di hujung rancangan. Silakan sebelum kita berakhir. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Mahadi dan juga mungkin penaja lah yang memberikan kesempatan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bersiaran melalui platform digital Malaysia, Cikgu. Ya, okey. Dan di kesempatan ini juga mungkin saya mengajaklah kepada seluruh masyarakat dan tak terhad saja kepada masyarakat di Negeri Sembilan, tetapi di Malaysia juga secara amnya, marilah kita sama-sama merancangkan pertumbuhan instrumen wakaf ini melalui kita wakaf tunai ada, wakaf tanah ada, wakaf ada, dan juga kalau sebut pada pasal wakaf ni dia tak terhad kepada material semata-mata. Kita mungkin juga boleh menyumbang daripada sudut ilmu, idea, kemahiran dan lain-lain lagi lah yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya di Negeri Sembilan dan juga Malaysia secara keseluruhannya lah, Cikgu. Ya, baik. Okey, terima kasih Ustaz atas info, sharing, maklumat dan juga kempen wakaf yang sedang dijalankan di Negeri Sembilan di bawah peneraju Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Mudah-mudahan program pertama kita ni Ustaz akan kita susul nanti dengan program kedua dan ketiga dengan lebih mantap, dengan video-video, dengan contoh Masjid Seri Sendayan tadi Ustaz ya. Kita tengok videonya pun kita rasa wow, hebat ya. Kalau inilah wakaf yang ditampilkan, menampilkan satu keindahan dan kehebahan, cikgu rasa dan yakin percaya lebih ramai lagi orang-orang akan berwakaf selepas ini. Jadi Ustaz, insyaAllah kita akan menyusul lagi selepas ini pada minggu-minggu akan datang dan insyaAllah selamat berjaya. Mudah-mudahan kempen wakaf di Negeri Sembilan yang diteraji oleh MAINS akan berjaya dan insyaAllah kami di studio di rancangan Bola Bicara Gol Imam dan 3 Waitan akan sedia bekerjasama untuk membantu kita agar kempen ini mencapai matlamat dan juga sasarannya. Baik Ustaz, sehingga berjumpa lagi kita tangguhkan dengan kalimatun thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.